Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita berjumpa lagi dalam kelas sejarah untuk tahun 5 dan tajuk pada hari ini adalah warisan negara kita. Jom ke kelas Cikgu Zima. Okey, sekarang ni, cikgu nak tanya, pernah nampak atau terbaca perkataan di atas ni? Sebab, cikgu klik, ni perkataan banner ni, pernah tak nampak? Cikgu dah highlightkan balik, dah. Kita selalu sebut, daulat tuanku, daulat tuanku, daulat tuanku. Jadi apa yang kita sebut tu kita tahu tak maksud daulat ni apa? Yang ni yang kita nak belajar hari ni, apa maksud daulat? Dan satu lagi, perkataan iaitu perkataan derhaka. Apa maksud perkataan derhaka dan apa maksud perkataan daulat? Yang tu yang kita nak tahu. Perkataan daulat, daulat tuanku. Awak akan jumpa biasanya dalam televisyen. Bila ada sambutan hari meraikan hari keputeraan baginda, ada upacara yang dihadiri oleh baginda, biasanya dalam televisyen lah. Jadi kamu akan jumpa perkataan daulat tuanku. Kemudian dalam surat khabar, dalam papan-papan iklan, banyak perkataan-perkataan daulat tuanku. Apa yang kita hendak belajar hari ini? Tadi cikgu dah terangkan sedikit tentang apa yang awak akan belajar pada hari ini. Sekarang cikgu akan perjelaskan lagi apa yang kita akan dapat pada hari inilah. Cikgu harap sangat di akhir pembelajaran kamu akan mencapai objektifnya. Untuk 6.1.3, cikgu nak kamu dapat menjelaskan makna daulat dan derhaka. Yang mana kamu akan tahu apa itu makna daulat dan juga apa itu makna derhaka. Kemudian kita akan membandingkan kedudukan serta peranan raja-raja Melayu awal dan kini, yang mana kedudukan dan peranan Raja Melayu awal dulu dengan kini adalah berbeza. Jadi di situ kamu boleh lihatlah apa yang berbezanya antara Raja-Raja Melayu awal dan kini dari segi kedudukannya dan peranannya dalam institusi kerajaan. Kemudian untuk K6.1.7, cikgu harap kamu dapat menerangkan kepentingan sikap taat setia terhadap institusi raja. Yang mana kenapa pentingnya sikap taat setia tu perlu ada dalam diri kita terhadap institusi raja. Sebelum kita meneruskan pembelajaran kita, cikgu nak kamu rujuk buku teks muka surat 7. Kamu boleh jadikan buku teks tu sebagai panduan kamu ataupun rujukan kamu ketika sesi pembelajaran kita. Sebelum cikgu pergi kepada maksud daulat dan juga maksud derhaka, kamu kena ingat bahawasanya raja atau sultan tu merupakan ketua bagi sesebuah kerajaannya dan rakyat patut mentaati dan menyanjungi ketua mereka, iaitu raja ataupun sultan. Apa maksud daulat? Biasa kamu dengar perkataan daulat-daulat. Kita kena tahu apa itu maksud daulat. Kita sebut tapi kita tak tahu, tak naklah macam tu kan. Sekurang-kurangnya apa yang kita sebut tu kita tahu. Maksud daulat ni ialah merupakan lambang tertinggi raja atau sultan terhadap kerajaannya. Yang mana bila kita sebut daulat tu, daulat tuanku.
Maksudnya, okey, ia merupakan satu perkataan yang mana menunjukkan seorang raja atau sultan itu adalah mempunyai kuasa yang tinggi dalam kerajaannya sendiri. Dan kamu juga perlu tahu, okey, seseorang raja ataupun sultan yang menjadi ketua dalam kerajaannya perlulah mempunyai kewibawaan. Okey, perlu ada sifat peribadi yang unggur, yang cantik dan kebijaksanaan kebijaksanaan tinggi dalam pemerintahannya. Okey. Begitu juga dengan maksud daulat. Okey, daulat. Okey. Kemudian kita pergi kepada maksud derhaka. Apa itu maksud derhaka? Derhaka ini adalah, okey, maksud derhaka keingkaran rakyat terhadap titah dan perintah raja atau sultan. Okey, rakyat tu tidak tidak digalakkanlah, tidak dibolehkan. Derhaka terhadap titah dan perintah raja, yang mana jika rakyat ataupun yang mana rakyat yang ingkar pada perintah raja boleh dikenakan hukuman yang setimpal. Mana boleh kita derhaka kan kepada pemerintah kita sebab dia merupakan ketua kita. Kita perlu sanjungi dia dan taati dia. Okey. Okey, kat situ ya. Okey, sekarang kita nak tengok pula macam mana peranan dan kedudukan raja-raja Melayu dengan kini sama ke? Pernah tak terfikir? Okey, cikgu pun pernah terfikir dulu. Macam manalah peranan dan kedudukan raja-raja Melayu awal dulu dengan sekarang? Adakah sama dari segi peranan dia, dari segi kedudukan? Okey, mesti berbeza, okey? Sebab daripada zaman Kesultanan Raja-Raja Melayu awal dulu dengan kini banyak perubahan-perubahannya dan mestilah ada persamaan dan juga kelainannya. Di situlah kita nak lihat. Jadi, kamu juga boleh merujuk buku teks muka surat 8 dan 9 sebagai rujukan sesi pembelajaran kita untuk kita lebih tahu, lebih faham apa itu peranan dan kedudukan raja-raja Melayu dengan kini. Okey, dah bersedia semuanya? Okey, jom kita lihat. Okey, apa peranan dan kedudukan kerajaan Melayu awal dan juga kerajaan kini? Okey, kita tengok satu persatu ya, supaya awak lebih faham. Okey, kerajaan Melayu awal. Okey, kerajaan Melayu awal ni, pada waktu ni, ketuanya adalah Raja dan Sultan. Okey, Raja dan Sultan ni mempunyai kuasa yang mutlak. Okey, kuasa yang mutlak. Okey, yang mana segala hal yang berkaitan dengan negara ditentukan oleh Raja dan Sultan. Manakala Raja dan Sultan ni pula dibantu oleh pembesar. Dia ada pembesar dia sendiri yang mana pembesar ni akan melancarkan lagi pentadbiran negara dan negara baginda. Okey. Kemudian cikgu akan terangkan kerajaan kini, iaitu sekarang lah. Okey, sebelum kita melangkau ke kerajaan kini, kita akan melalui dua zaman, iaitu zaman penjajahan British dan juga zaman penjajahan Jepun. Okey, zaman penjajahan Jepun. Pernah dengar kan dua zaman ni? Zaman penjajahan British dan juga zaman penjajahan Jepun. Barulah kita pergi ke kerajaan kini. Okey, jadi di sini dah ada perbezaan peranan dan juga kedudukan raja sebelum melangkah kepada kerajaan kini. Okey. Untuk kerajaan kini, kerajaan sekarang ni, dah ada sistem berperlembagaan. Kalau sebelum ni tak ada. Okey, dah ada sistem berperlembagaan. Okey, kemudian kuasa raja dan sultan tertakluk di bawah kerajaan negeri, dibantu oleh menteri besar. Okey, yang sini kamu kena faham. Okey,
kuasa raja. Okey, kuasa raja ni. Okey, cikgu highlightkan. Kuasa raja atau sultan di bawah kerajaan negeri. Okey, dibantu oleh menteri besar. Okey. Sebab apa? Sebab negara kita Malaysia ada 14 buah negeri. Okey, dalam 14 buah negeri tu kita ada 9 buah negeri yang mempunyai raja. Jadi raja-raja inilah yang akan bergilir-gilir menjadi Agong. Agong ni ketua negara. Jangan lupa ya, Agong ketua negara, raja dan sultan adalah ketua kerajaan negeri. Berbeza kat situ. Kalau raja dan sultan mentadbir satu negeri, Agong ni dia akan menjaga 14 buah negeri, iaitu satu Malaysia. Okey, jadi untuk jadi Agong ni, okey, 9 Raja Melayu akan dilantik sebagai Agong secara bergilir-gilir. Okey, contohnya Sultan Negeri Kelantan. Okey, selama 5 tahun. Okey, bergilir pula, tukar pula dengan sultan lain. Okey, ada 9 orang ni, diorang akan bergilir-gilir untuk memegang jawatan Agong tadi. Okey. Dan Agong tadi dibantu oleh Perdana Menteri. Okey, Agong tadi, okey, Perdana Menteri ni okey, menjadi sebagai penasihat kepada Agong dalam pemerintahan. Okey, dibantulah ada kerja-kerja Agong ni. Perdana Menteri lah yang bantu. Kalau lah sebelum ni kerajaan Melayu awal dibantu oleh pembesar, kerajaan kini dibantu oleh Perdana Menteri dan juga menteri besar di bawah kerajaan negeri. Okey, dia faham Okey, sekali lagi cikgu ulang. Okey, kerajaan Melayu dibantu oleh pembesar. Okey, kerajaan sekarang, okey, kalau raja dan sultan di bawah kerajaan negeri dibantu oleh menteri besar, manakala Agong dibantu oleh Perdana Menteri. Okey, zaman penjajahan British ni yang cikgu ulang balik, zaman penjajahan British dan juga zaman penjajahan Jepun ni, okey, tergugatnya, okey, kalau sebelum ni raja mempunyai kuasa mutlak, okey, bila dua zaman ni, okey, bila melalui zaman ni, okey, kuasa raja tadi, okey, dah terbahagi dua. Okey, sultan dan raja mempunyai kuasa terhadap agama Islam dan juga ada istiadat Melayu sahaja. Hal-hal pentadbiran akan diambil alih oleh penasihat British dan juga Gubernur Jepun. Okey, kat sini berubahnya. Okey, okey, kamu faham Okey. Okey. Tadi cikgu dah terangkan sikit pada zaman British. Sekarang ni cikgu baca sekali imbas sajalah. Okey, tadi cikgu dah bagi penerangan. Okey, pada zaman British ni, okey, sultan dan raja kekal sebagai ketua negeri. Okey, tidak mempunyai kuasa mutlak dalam pemerintahan. Okey, sultan dengan raja tadi tidak lagi mempunyai kuasa mutlak. Okey, kemudian raja dan sultan ni merupakan ketua agama Islam dan ada istiadat Melayu di negeri baginda. Okey, manakala hal-hal yang pentadbiran negeri diuruskan oleh penasihat British. Itu sahaja. Kalau sebelum ni sultan dan raja berkuasa mutlak, sekarang ni bahagian pentadbiran diurus oleh penasihat British. Okey, kita lihat sikit pada zaman pendudukan Jepun. Cikgu dah terangkan tadi. Okey, raja dan sultan dikekal sebagai ketua negeri. Raja atau sultan tidak mempunyai kuasa mutlak dalam pemerintahan. Okey, sama juga dengan zaman British. Raja dan sultan hanya ketua agama Islam dan ada istiadat Melayu sahaja. Dan Gubernur Jepun urus pentadbiran negeri. Perlu ke kita tanam sikap taat setia terhadap institusi raja? Memang perlu, okey. Perlunya kita taat setia kepada ketua kita sendiri. Kenapa? Okey, kerana pemimpin telah bersusah payah membangunkan negeri, jadi kita hendaklah menghargai setiap usahanya. Dia dah berusaha untuk jaga rakyat dia. Kemudian supaya negeri kekal aman dan tiada perpecahan antara rakyat yang terdiri daripada pelbagai kaum dan agama. Lepas tu, kesetiaan adalah satu semangat yang boleh menyatu padukan rakyat.
Okey, kemudian melalui ketaatan kepada pemimpin juga akan melahirkan rakyat yang bertanggungjawab, sanggup apa tu? Okey, sanggup berkorban untuk negeri dan negara demi mencapai keamanan. Okey, kemudian kalau dari segi sabda Nabi SAW, okey, awak boleh tengok sini. Sesiapa yang taat kepada pemimpin, maka dia telah taat kepadaku, dan sesiapa yang menderhakai pemimpin, maka dia telah menderhaka kepadaku. Maksudnya kat sini, selagi pemimpin kita mempunyai kewibawaan, okey, selagi itulah kita kena taat setia kepada ketua kita. Okey, selesai sudah sesi pembelajaran kita untuk hari ini. Cikgu harap apa yang kita belajar hari ini kamu dapat objektifnya. Okey, terima kasih tau sebab kamu menonton video cikgu sesi pembelajaran kita melalui Maya ni, dan kita akan jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Bye bye. Terima kasih. Okey, jangan lupa subscribe. Bye bye.